Assalamualaikum, salam malam kedua. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masuk pengalaman kisah misteri. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, seperti kita tahu, part 1 Cik Syamini dah bercerita dengan kita kisah seram dia. So hari ni kita sambung sebab atas permintaan yang komen-komen kat bawah tu untuk part 2. Ada macam-macam versi ada. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video yang lebih menarik dan juga yang lebih banyak. Yang mana dah subscribe, terima kasih. Yang mana belum, minta tolong support kita orang, subscribe bagi banyak sikit supaya bersemangat lah kami sikit nak buat video. Kan, ni selalu je kan. Okey, Mimi, ramai minta part 2. Okey. Jadi kita nak dengar cerita pada Mimi yang kali kedua ni. Okey, untuk part 2 ni Mimi nak cerita masa ni jadi dekat abang ni. Okey, dekat rumah Mimi ni dia ada satu jalan Bukit Lengkok. Sebelum ni ada Azim kot pernah cerita pasal Sungai Lembu dengan Bukit Lengkok, tak salah. Betul. Okey, ni pasal dekat Bukit Lengkok tu. Masa tu abang ni umur dalam 17 tahun. Kira benda ni sekarang pun dia dah 30 something kan, lama dah kan. Okay. Masa tu dia dah ada remaja kan. So depa gila motor. So dia lalu dekat situ dalam pukul 12 lebih malam. Okey, mereka ada 4 orang dan 2 biji motor. So mereka naik 2 orang lah. Okey, mereka dari Bukit Lengkok nak balik ke rumah Mimi lah dekat Taman Sasih. So mereka kena lalu dekat Bukit Lengkok tu. Mereka dari belah Bukit Mentajam, so nak balik sini. Mereka kena lalu ke Bukit Lengkok tu. Dan Bukit Lengkok tu dia jalan dia kona-kona dan berbukit lah kan. Belah kalau dari sana, belah kanan dia bukit, belah kiri dia ni gaung lah. Okey, belah bukit ni atas dia tu macam takungan ayak tau untuk area situ. Okey, lepas tu dalam perjalanan dia nak balik tu, so depa sembang depa macam nak race lah. Siapa yang sampai keluar lah awal daripada jalan kona-kona tu. So member dia pun okey, deal. Okay. So dari start jalan nak masuk, mereka race sampai nak keluar lah kan. So dalam pertengahan jalan tu, dia nampak kawan dia dah hilang lah kat belakang tu. So dia bercakap okey lah, dia duduk depan kan. Lepas tu dia kata okey, aku nak menang lah. Okey tu dalam pertengahan tengah Bukit Lengkok tu, member dia yang belakang ni perasan ada lampu dah kat belakang. So member dia pun memang ingat member dia pun dari belakang dah maligan dah. So abang pun bawa motor, yang belakang dia kawan dia. Lepas tu bawa motor, yang kawan abang ni duk cakap dekat abang, "Weh, laju kan." Lepas tu yang abang ni laju lah. Sekali tengok macam laju kawan dia belakang ni lain macam tau. Kira laju sangat, cepat sangat ligan dia pun. Sebab tadi dah memang hilang lah kat belakang. Lepas tu kawan dia pun kali belakang, dia perasan yang belakang dia tu sebenarnya bukan kawan dia, tapi benda yang berkepala saja. Ligan dia kat belakang. So kawan dia yang belakang ni dah nampak dah. Dia peluk abang dan dia cakap, "Ui, laju." Dia suruh laju tu sebab dia nampak dah yang belakang ni. Yang abang ni dia ingat laju sebab tak bagi kawan dia potong. Faham. So abang tak tengok belakang lah masa tu. Abang tak tengok belakang lagi, dia cuma nampak macam cahaya lampu je dari belakang kan.
Dia tengok kat asid merah macam lampu je. Lepas tu dia perasan lampu tu macam makin lama ke atas. Lepas tu dia dah fikir, takkan tengah-tengah laju boleh wheelie dengan jalan kono-kono kan. Lepas tu dia pun macam dia kata dekat member dia belakang, dia pun buat apa belakang tu. Lepas tu yang kawan dia belakang ni dah sengak cuma cakap laju-laju lah. Dia cuma cakap laju lah. Dia tak kata apa dah. Lepas tu dia pun bawa laju sekali, lampu yang dia cakap dah ke atas dia macam ke bawah balik. So dia ingat member dia dah follow dia balik kan. Sekali lampu tu macam nak potong dia, baru dia kalih. Masa dia kalih tu, member dia tu main belah kiri. Dia kata macam member dia tu main belah kiri lah. So kalau belah kiri tu gaung lah kan. So dia kalih-kalih, selamat dia terkejut, dia pergi corner belah kanan. Okay. Lepas tu dia dekat jalan tu kan kono-kono, dia pun cuma letak macam tak ada lampu. Dia punya besi-besi. Lepas tu ada anak panah jalan dia kan. So dia jalan, dia terlanggak besi tu, dia terpeluk tiang, yang kawan dia jatuh dalam longkang. Lepas tu dia selamat, dia punya motor tu kira dia dah langgar berbukit tu kan. So motor dia selamat, tak terpadam lampu tau. So member dia yang betul-betul member dia dari belakang tu, sebenarnya minyak habis. So dia pun tolak motor tu sampai dekat dia. Lepas tu dia pun perasan lampu motor. So dia pun pergi tengok, rupanya kawan dia pun. Selamatlah motor tu pun tak teruk lah. Dia macam patah kat depan tu, still boleh naik. So dia pun naik motor yang accident tu, tolak pula motor yang tak ada minyak ni. So kawan dia hak 2 orang ni yang bawa duduk depan-depan, hak 2 orang yang nampak benda tu duduk belakang. So dia pun hak duduk belakang ni memang peluk lah daripada nampak kan. Peluk sampai keluar. So dah balik, dia balik pula, dia tak beringat lah. Maknanya orang cakap kalau beringat ni macam duduk kat rumah duduk kat luar dulu set kan. Basuh kaki ke apa tak. Dia balik, dia kira dia punya takut, dia masuk dalam, dia masuk bilik terus. Lepas tu dia masuk bilik, kebetulan dia tidur dengan abang Mimi yang seorang lagi. Lepas tu masa tu abang Mimi yang seorang lagi tu dia kerja security. So malam tu dia shift malam. Lepas tu abang Mimi yang tadi balik tu, dia balik-balik dia terus tidur. So kalau selalunya abang Mimi yang kerja tu tidur atas katil, dia tidur bawah. Then dia tidur-tidur, dia pusing. Dia jadi macam tak boleh tidur kan. Dia teringat takut tu, dia pusing sana, pusing sini, pusing sana. Lepas tu dia pusing ke katil, dia nampak abang Mimi tu duduk tidur, berbaju putih lah, macam berbaju uniform kan. Uniform Pak Gad. Lepas tu dia cuk yang kaki lah. Woi, tak kerja. Dia cakap tu. Lepas tu dia tahu yang abang Mimi tu kerja shift malam. Lepas tu dia cuk yang kaki. Woi, tak kerja. Abang Mimi sengak lah, tak cakap apa. Diam. Lepas tu dia pun mampu kat hang lah. Lepas tu dia tidur. Okay, dia tidur. Masa dia tidur, dia cakap dia pusing balik kat sana. Bila dia pusing kat sana, dia rasa belakang dia ni macam ada benda. So dia ingat abang tu bagi jatuh bantai ke apa belakang dia kan. So dia buat tak tahu, dia tak layan. Lepas tu dia tertidur. Bila dia tertidur, pagi tu dia terkejut bangun sebab abang hak yang cakap kerja tu balik kan. Lepas tu balik-balik tu dia cakap, "Weh, masa bila hang pergi kerja? Malah hang duk tidur." Lepas tu abang ni tu cakap, "Hang mengarut apa? Aku maghrib kemarin keluar pergi kerja dah." Lepas tu dia kata, "Habis siapa yang tidur tempat hang semalam?" Masa tu yang dia pergi tidur tu pukul berapa? Kira dia dah sampai rumah dah pukul 2 lebih macam tu. Dah malam lah. Malam pagi je tu. Pagi. Yang tadi masa abang Mimi kan dia accident kan. Lepas tu kawan dia tu yang kat belakang, jauh tak jarak dia tu? Berapa lama abang tunggu untuk kawan sampai? Oh, dia pun accident tu, dia pun macam pingsan tak pingsan, sedap tak sedap macam tu tak? Jadi kawan ni kalau ikut tak masuk sampai ke tengah tu agak lama lah juga. Sebab tolak motor kan. Mungkin 20 minit macam tu. Okay, faham. Jadi kawasan yang, apa nama kawasan ni tadi? Bukit Lengkok. Dia dekat lah dengan Sungai Lembu. Ya, dia kalau Bukit Lengkok, dia ada satu simpang boleh masuk ke Kampung Keladi. Kalau kita masuk simpang Kampung Keladi ni, dia macam masuk belah Kampung Keladi ni boleh terus ke Pekan. Tapi kalau kita straight, dia memang terus ke Sungai Lembu.
Jadi kawasan ni memang itulah dia. Ya. Jadi Tapi sekarang daripada bubuh lampu. Sebelum ni tak ada lampu. tapi apa pun yang mana lalu kat kawasan sana tu, kalau seorang-seorang tu kita bukalah bacaan ayat kan, ayat kursi ke kan. Kita beringat, jangan suka sangat kan. Betul. Takut ada tepi tu yang tunggu. Yang penting jangan ada saya Macam-macam cerita kat situ. Tapi- risk kat situ baik. Tapi kira benda tu macam malam-malam tak? Tak, sekarang ni malam-malam tu masa sabar. Benda tu penanggal lama dia. Kau sebut juga. Macam tak ada beza. Aku tak tahu macam mana lagi tahu tu. Aduh, sial lah. Kepala terbang lah. Kepala terbang lah, kepala Okey terbang. Sebelum ni cikgu aku pun pernah cakap tau. Dia nampak benda tu dalam bentuk cahaya. So dia ingat kan apa benda lah yang berlampu ni kan. Dia tengok benda tu makin dekat baru nampak kepala. Jadi macam sebelum ni kita ada kisah yang ada bola warna-warna kan. So kadang-kadang benda tu boleh jadi kepala terbang ni. Sebab ada orang yang dah pernah nampak kan. Aku tak pernah nampak lagi, alhamdulillah. Jangan Cuba dia elakkan. tak takut tanah lagi. Okey, Mimi, satu perkongsian yang menarik untuk yang pertama. Kita nak dengar hak yang kedua ni. Okey, yang kedua ni masa zaman Mimi kerja lah. Mimi kerja dekat KFC, dia dalam Tesco tau. Dan Tesco ni baru buka masa Mimi kerja tu. Dia buka dalam tahun 2011-2012 macam tu. Lepas tu KFC ni masa baru opening dia okey je, tak ada apa-apa gangguan. Tapi sebab tapak dia tu dulu hutan, so kita dah tahulah tempat dia macam mana. Dan KFC tu tak ramai customer sangat sebab Tesco tu macam orang jarang pergi sangat lah. So benda ni jadi selepas 6 bulan 7 bulan macam tu lah KFC tu atau Tesco tu buka. Okay, kami staff KFC ni dia selalu, kalau staff perempuan lah yang selalu kenal, bila kami masuk storeroom, kami keluar je badan-badan ni akan lebam-lebam. Tapi macam Mimi masuk storeroom tu tak pernah lebam. Cuma dia kalau masuk storeroom tu kotak tu atas kepala ke, pintu tertutup ke, tutup lampu ke, macam tu je. Cuma badan tak ada lebam-lebam lah. Okay, lepas tu bila kami dah tahu macam tu, start pukul 7 macam ke atas tu kami akan masuk dah storeroom. Sebab kami tahu kalau storeroom tu macam kawasan dia kan. Okay, lepas tu nak dijadikan cerita dia, tiba-tiba hari tu Mimi shift pagi. Okay, Mimi shift pagi. Okay, kami ada 3 department lah, backup, cashier, backup, cook. Okay, untuk pagi budak backup saja yang boleh masuk awal sebab dia banyak kerja. So dia saja dengan manager akan masuk awal pukul 8. So pagi tu Mimi sampai awal dalam 7.40 macam tu. Tapi pintu Tesco memang selalu buka pukul 8. So pukul 8 baru customer boleh masuk dan kami boleh masuk kerja. So Mimi sampai dalam 7.40, Mimi tunggu kat parking, duduk start dalam 7.45 manager Mimi sampai. Lepas tu tiba-tiba Mimi nampak Pak Guide dah main buka pintu dah untuk boleh masuk So Mimi cakap kat Sir, jom masuk. Tu dia kata tak apalah, Mimi masuk dulu, saya nak isap rokok Ustaz. So dia bagi kunci dekat Mimi. So Mimi masuk. Okay, masuk tu kami ada kat keliling KFC, kami letak cermin lah keliling KFC sebab dulu Tesco tu banyak lalat. Lepas tu dah buka pintu cermin tu, tiba-tiba hari ni Mimi rasa macam seram sejuk lah. Dia punya sejuk tu lain macam. Lepas tu dia punya sunyi, keadaan sunyi tu pun rasa macam something lah. Pagi tu pun dah rasa pelik. Okay, tak apa. Mimi buka juga pintu, buat macam tak ada apa kan. Buka pintu cermin tu, lepas tu masuk dalam, ada satu pintu untuk staff only masuk department. Lepas tu Mimi buka pintu tu. Okay, pintu tu dengan punch card, dia macam sedepa lah. Dia tak dekat sangat. Tapi untuk Mimi tahan pintu tak mau begitu tutup, so jadi macam mengangkang kan, pegang pintu Lepas tu satu tangan lagi sambil cari punch card. Sebab kalau Mimi nak buka switch lampu, dia depan lagi. So Mimi cari punch card dulu, Mimi takut lambat. Okay, masa duk cari punch card, tiba-tiba Mimi dengar bunyi Masa tu pukul 7.47 macam tu. Mimi dengar tu, Mimi terdiam. Mimi terberhenti dari cari punch card tu. Okay, lepas tu masa Mimi nak punch card, tengah-tengah cari punch card, Mimi dengar bunyi menangis kan. Bunyi
Lepas tu Mimi macam dah terdiam. Lepas tu Mimi macam nak concentrate pada bunyi tu. Nak pastikan benda tu memang bunyi. Memang bunyi tu kan. Lepas tu Mimi macam diam, Mimi dengar. Lepas tu dengar memang betul apa yang Mimi dengar tu. Bila Mimi dah pastikan benda tu betul, Mimi tak tunggu lah, Mimi lari. Lepas tu Mimi lari keluar. Okay, dekat depan tu, dekat depan pintu cermin yang first Mimi buka tu, dia ada mereka letak yang untuk budak-budak, kereta budak-budak yang kita bodek, dia akan bunyi lagu kan. So Mimi duduk atas tu. Mimi tunggu manager Mimi main. Mimi tak kalih belakang lah. Dengan gelap belakang kan. So Mimi memang concentrate tengok pintu lah. Bila manager aku nak masuk ni kan. Lepas tu dalam 2-3 minit lah dia masuk. Dia masuk tu dia dah senyum lah kat Mimi. Dari jalan tu dia dah sampai ke Mimi, dia dah senyum lah. Lepas tu dia cakap kat Mimi, "Oh, Mimi tak masuk?" Lepas tu Mimi senyum, Mimi cakap, "Tak apalah, masuk dulu lah. Mimi baru buka pintu, so pergi buka lampu." Mimi cakap gitu. Mimi rasa dia pun dah tahu, tapi dia saja buat tak tahu. Okay, dia pun masuk. Dia buka lampu. Bila dia buka lampu, Mimi nampak lampu, so Mimi masuk. Okay, masa Mimi masuk, Mimi cuba beranikan diri. Padahal benda tu Mimi dah tahu lah bunyi apa semua. Mimi masuk-masuk, Mimi bagi salam. "Assalamualaikum, siapa di dalam keluar, aku nak masuk buat kerja." Bila Mimi cakap tu, Mimi rasa ada satu angin yang macam sejuk je lah tak. Padahal masa tu sebab Tesco pun tak buka lagi, dia takkan buka lagu. Dan takkan ada aircon lagi yang buka. Betul. Lepas tu angin sejuk je macam lalu kan. Lepas tu manager Mimi terus kali tengok Mimi, "Hey, awak ayat hang pelik lah hari ni, selalu bagi salah lah." Dia tu. Lepas tu Mimi kata, "Sajalah, kot Cik P ada dalam ni, dia lari lah keluar." Dia tu. Lepas tu maksud Mimi Cik P tu macam kikui apa semua tu kan. Lepas tu dia gelak lah, dia tak ada tu. Sebab jenis Mimi ni kalau masuk KFC tu memang akan rayuh. Sebab jenis yang suka kacau orang apa semua kan, ni PAP ni. Lepas tu Mimi dah masuk. Okay, first masuk KFC, first cashier. Lepas belakang cashier tu backup lah bahagian kita masak fry, buat burger. Okay, lepas tu dia ada satu dinding yang pisahkan backup dengan cook. Yang belakang ni cook bahagian masak ayam, buat tepung semua tu, plug ayam. Okay, office pula, kalau kita masuk belah kiri ni backup, belah kanan ni office. Maknanya kalau office dia buka pintu je, dia terus nampak department backup. So manager Mimi masuk office buat kerja, Mimi masuk belah department backup, Mimi set up buka switch apa semua. Then Mimi nak pergi belakang. Okay, belakang cook tu ada satu dinding lagi. Dan kat situ ada sinki, dia ada chiller, dia ada tempat mop apa semualah kat situ. Okay, dan Mimi perjalanan je nak pergi ke belakang tu, tapi selalu akan tulis note tau dekat chiller tu, apa yang tak sempat buat semalam, apa yang kena buat pagi ni kan. Lepas tu Mimi jalan memang mata ternampak note tu. So Mimi macam, "Oi, ada note kat aku ni kan." Lepas tu sipi-sipi mata ni, hujung-hujung mata ni kan jahat. Dia ternampak macam ada kawan ni dekat belakang ni, dekat cook ni, duduk dekat breeding table. Maknanya macam dia tengah buka tepung tau. Lepas tu Mimi mata tengah tengok note tu, mulut teguk dia. Dia cakap, "Weh, hang main kot mana?" Dia tu, "Oh, amai orang ingat." Dia tu. Dia sengat dia tak cakap apa. Lepas tu Mimi pun terus pergi ke note tu, Mimi tak terfikir dia tu, Mimi teguk macam tu je. Mimi pergi baca note, lepas semua okay, Mimi masak nasi. Basuh beras apa orang, okay, nak habis dah. Nak habis basuh beras, kami kena tekan timer dalam 17 minit macam tu. Lepas tu kena bubuh paste pula kan. Okay, Mimi tekan timer tu sambil Mimi beletak kat dia lah. Mimi tahu hamai hang duk buat diam ni kata. Aku teguk pun hang sengak hang sat hang. Okay, Mimi cakap macam tu, Mimi on the way nak pergi kat dia. Jalan-jalan nak pergi sampai ke cook, Mimi terberhenti sebab dia tak ada. Tapi tepung yang Mimi nampak dia buka tu ada kat situ. Memang terbuka lah tepung tu? Tepung tu tak terbuka, dalam plastik lagi lah. Tapi ada kat situ. Lepas tu Mimi jalan pergi dekat manager Mimi. Lepas tu manager Mimi tanya lah, "Hang cakap dengan siapa?" Lepas tu Mimi cakap kat dia, "Sir, siapa morning cook hari ni?" Lepas tu dia tengok dia doang, dia cakap kat Mimi, "Abel." Lepas tu Mimi cakap, "Abel mai dah ke? Tak saya Mimi nampak Abel." Lepas tu dia cakap, "Ngarut hang seorang lah." Dia cakap gitu. Lepas tu dia pun, "Oh, ya ke?" Lepas tu Mimi jalan balik pergi kat backup, buat kerja. Tiba-tiba, okay, Mimi dah duduk hujung belah sana. Maknanya manager Mimi duduk hujung belah sini.
Okay, Mimi dah kali ke depan, maknanya muka Mimi dah menghadap Kesha. Okay, ada 2 postmate. Postmate ni yang ayak kita duk beli tu, Pepsi, strawberry. Okay, kami panggil postmate. Okay, dia ada 2 orang. Satu dekat hujung pintu kita masuk tadi. Satu lagi, yang tu belah kiri. Okay, kalau belah kanan betul-betul depan Mimi. Dia ada 2 postmate. Okay, satu belah kiri, belah pintu kita masuk. Satu belah kanan, betul-betul depan Mimi lah. Okay, tiba-tiba Mimi tengah-tengah buat kerja, Mimi dengar bunyi tak. Okay, postmate ni, ayak tu, dia akan turun kalau kita tekan saja. Maknanya kalau kita tak tekan, dia takkan turun. So, Mimi dengar bunyi tak tu memang macam orang tekan. So, Mimi tengok. Sebab dia bunyi tu belah pintu yang kita masuk tu. Maknanya belah kiri lah. Dia terlindung dengan FC depan ni. So Mimi jenguk kan. Jenguk memang nampak real ayak tu turun. Lepas tu Mimi dah tarik nafas. Mimi panggil sir. Okay, dia kalau kali belakang memang dia akan nampak Mimi terus kan. So dia pun kali. Awak Mimi. Dia cakap tu. Lepas tu Mimi pun macam kenapa postmate tu turun ayak tu? Lepas tu sir cakap, oh short kot. Lepas tu kan Mimi dah, mungkin Sir pun dah rasa ataupun dia dah tahu, dia nak layan je kan. Lepas tu dia cakap kat Mimi, short kot. Lepas tu Mimi cakap, short? Mana mungkin short macam tu? Mimi cakap tu. Bila Mimi cakap, lepas tu dia stop lah, ayak tu dah stop. Okay, lepas tu Mimi cakap, Sir, try bangkit tengok betul ayak tu turun tak sat? Mimi cakap tu. Bila Mimi sebut betul, belah depan Mimi pula turun. Betul lu. Bila depan Mimi turun, Mimi dah cakap kat Sir, Sir, awak dia main shot depan ni pula Sir. Lepas tu Mimi kata, Sir, cara ni tak buat main Sir. Dia bukan lawak lah ni. Betul-betul ni. Lepas tu yang Sir pun, betul tu Mimi shot. Dia memang selalu shot belah sana, orang dia shot belah sini. Lepas tu yang Mimi pun, dia buat dah. Itu tu. Kali bila Mimi cakap tu, nasi yang kat belakang tadi tu bunyi. Kan Mimi dah set jam. Okay, bila set jam dia bunyi. Dan jam tu pula kita tak tekan, dia akan bunyi je sampai kita tekan. Lepas tu kan Mimi duduk gelabah kat depan ni lagi. Tak habis ni. Lepas tu Mimi pun cakap, saja je berlawak kan. Padahal dia ketak nak kan. Lepas tu Mimi kata, ni hak kat belakang tu boleh tolong tekan tak? Hingat tau tak? Gitu tu. Tiba-tiba jam tu diam. Dia betul tekan. Lepas tu Mimi tengok Sir tengok Mimi. Dia ingat Mimi cakap-cakap, Mimi lari pergi tekan. Dia kali-kali tengok Mimi ada lagi kat dekat-dekat kan. Lepas tu Mimi kata, Sir, cara ni kan Mimi rasa kan macam sakit perut dah. Mimi nak keluar asap boleh tak? Lepas tu yang manager Mimi pun cakap, Mimi apa kata simpan sat hajat, tunggu siapa-siapa masuk TV lah. Dia kata gitu. Lepas tu Mimi pun macam, Sir, semalam ayam ada shot. Apa kata Sir pergi kira sat kat belakang? Padahal Mimi takut nak pergi belakang kan, nak kena bubur paste dalam beras tu, sekali tak ready pula nasi kan. Lepas tu dia pun macam faham kot maksud Mimi. So dia pun mangkit, dia masuk kan, sila dia duduk kira ayam ke apa, Mimi tak tahulah. Lepas tu Mimi pun kat bubur dalam paste dalam nasi tu. Lepas tu dah habis dah tu Mimi kata kat dia, Sir, dah settle lah, ayam tak shot kan? Lepas tu dia pun macam betul kot. Lepas tu dia pun pergi depan. Mimi pun pergi depan. Okay, tengah-tengah buat kerja, pukul 11 lebih tu ada orang masuk. Okay, kami ada event tau hari tu, birthday party nak buat kat situ. Lepas tu Mimi duduk tengah set up birthday party tu. Pukul 11.30 macam tu, Mimi duduk kat belakang lah, dekat tempat nasi tadi. Mimi duduk buat kerja. Tiba-tiba kan KFC dia ada maskot tau, Chiki. Okay, Mimi nampak Chiki berjalan mai ke belakang, tapi dia corner belah sana. Maknanya belah sana tu ke storeroom lah. Kalau corner kat situ dia ada storeroom dengan bilik sampah je. So dia corner kat situ. Okay, Mimi tengok, lepas tu Mimi cuma tunduk buat kerja, dan Mimi pandang atas bilik, ada lagi satu Ciki jalan menuju ke Mimi. Aina. Padahal Ciki KFC takkan ada dua, memang satu saja untuk area bulim. Dia menyamar jadi ayam bulan. Mimi dah lain macam tau. Yang main dekat Mimi ni,
dia main, dia duduk tepi Mimi, dia menari-nari. Mimi tahu tu kawan Mimi. Tapi kita dah tak boleh terima sebab first tu Mimi dah nampak dah dari pagi tadi gigi Mimi kena kan. Lepas tu dia duduk menari-nari kat Mimi apa semua. Mimi cakap Mimi dah memang macam, Mimi bukan orang yang serius tau. Mimi jenis masuk kerja memang jenis gila-gila. Tapi bila jadi macam tu Mimi dah blur. Lepas tu Mimi memang muka cuak. Mimi cakap tolong pergi jojoh. Mimi cakap memang tak ada senyum lah. Mimi cakap tolong pergi jojoh ni, aku serius Mimi kata. Aku nak buat kerja, tolong jangan kacau aku. Cakap tu kan, member Mimi dah cuak dia ni pasal apa kan. Lepas tu dia buka kepala Ciki tu, memang dia lah kat dalam tu. Dan dia cakap hang pasal apa main bulat itu tu. Lepas tu dia kata dah, dok weh, aku tak buat main ni. Aku nampak hang tak siap masuk kat storeroom ni, hang main kat mana? Itu tu. Lepas tu dia pun macam, okey Mimi, jom pergi depan. Lepas tu dia tarik Mimi pergi depan. Lepas tu dia suruh member seorang lagi main tamu buat tu kat belakang Lepas tu duduk kat depan ni Mimi dah jadi ketak tau. Sebab dia dari pagi Mimi dah rasa lain macam. Sampai masa tu, lepas tu Mimi dah jadi ketak. Lepas tu Mimi cakap dekat Sir, Mimi dah rasa seram sejuk lain macam lah. Cakap tu kan. Lepas tu Sir pun macam, Mimi ada event sekejap ni, siapa nak handle, dia cakap tu kan. Lepas tu Mimi cakap tak apa, teruskan dia tu. So Mimi dah settle apa semua. Event pun habis dah 1:30. Lepas tu pukul 2 tu Mimi rehat. Okay, lepas rehat tu Mimi masuk pukul 3 lebih. Okay, pukul 4 ada orang masuk, orang closing masuk. Okay, Mimi duduk kat cashier masa tu, duduk kacau orang cashier. Lepas tu Mimi nampak lah kok tu Dui jalan nak masuk, staff nak Dui nak masuk dalam. Mimi nampak dia punya makeup tu lain macam kan. Dia badan besar. Lepas tu Mimi nampak dia punya makeup macam pakai shadow warna hitam, pakai lipstick warna hitam. Dia orang yang putih. Tapi Mimi nampak apa jenis ni main KFC makeup hitam-hitam macam ni. Dia cakap Gotik. Masa tu famous gotik. Lepas tu Mimi dah macam blur tapi Mimi tak tengok dia masuk. Lepas tu bila dia tolak pintu dia masuk tu, memang Mimi rasa seram dia tu. Lain macam dia sampai kembang kepala ni, rasa macam nak jerit lah. Tapi Mimi buat macam tak ada apa lah. Walaupun Mimi tahu ada macam something ada ni. Lepas tu dia masuk pun, dia pick up bag, dia letak barang. Lepas tu dia cashier. So dia kena lalu belakang Mimi untuk refill barang. Dia nak refill barang tu lalu belakang Mimi. Memang Mimi rasa seram tu lain macam. Ada member Mimi duduk cashier, duduk hujung tu tau. So dia jalan menuju ke kakak tu. Kakak tu Mimi panggil Kak Cik kan. Lepas tu dia menuju kat Kak Cik tu, dia tengah refill kak. Lepas tu Mimi kali Mimi cakap, Kak Cik, perasan tak Kak Fiza hari ni dia lain macam sikit aura dia. Dia cakap gitu. Lepas tu Kak Cik ni kali, lah makeup segok lah hari ni. Mimi tak tahu yang Kak Cik tu nampak muka dia macam mana kan. Tapi apa yang Mimi nampak, dia mata hitam, lipstick hitam, muka dia jadi tak elok kan. Tapi Kak Cik cakap, weh lah makeup segok lah hari ni. So Mimi macam, Kak Cik ni perli ke betul kan? Mimi pun macam, okey tak apalah. Kali dia turn, dia patah balik. Dia jalan sekali lagi belakang Mimi, dia jatuh. Dia jatuh dekat pintu tau. Maknanya pintu masuk tau. Dan dia berbadan besar. Dia jatuh kat situ. Orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar. Lepas tu dia jatuh, tiba-tiba dia hantuk kepala dia dekat dinding, dekat lantai. Mimi yang paling dekat dengan dia. Takkan Mimi nak biar kan. So Mimi angkat kepala dia, tak tahu paha Mimi. Masa dia angkat paha dia atas kepala dia, tak tahu paha Mimi. Dia dah macam dia hysteria. Okay, so dia dah mengamuk-ngamuk. Kaki tangan dia ni dah terajang-terajang, tolok-tolok semua kan. Aku tak mau dia tu kan. So dia cakap bahasa apa sangat tak faham. Tapi yang Mimi faham sikit-sikit, ada bahasa Melayu dia tu macam, aku tak mau, jangan rogoh aku. Dia cakap macam tu. Kaki tangan dia memang tengah terajang-terajang kan. Lepas tu budak lelaki yang kat belakang semua main tolong pegang kaki tangan dia. Okey, bila dia pegang, bayangkan 4 orang pegang, dia hawing sekali lah. Semua tak mau pegang lah. Dia api kat dia. Bila jadi macam tu, dia duduk. Tapi bila yang tadi dia hantuk-hantuk kepala dia dekat simen, bila Mimi angkat tak atas kepala dia kat Mimi, dia dah tak gerak dah kepala dia ni. Cuma badan kaki tangan dia je duduk gerak kan. Lepas tu Kak Cik yang tadi duduk hujung kaunter, dia kira nak lompat kaunter je, nak lari. Lepas tu dia minta ayat tau. Lepas tu duduk lelaki kena ambil ayat. So dia selawat
selawat sikit ayat kursi apa semua baca dekat ayat tu. So dia suruh Mimi sapu dekat kok tu. Mimi ni dia tangan dah ketak-ketak lah ni. Tak apalah, ambil juga dia tahan selawat dulu. Kata ya Allah selawat macam mana ni. Kita dah ketak kan, selawat pun tak ingat lah. Lepas tu dia ada ujung tu duduk abang kami selawat. Tak apa Mimi pun selawat. Dia kata sapu kat muka. Lepas tu Mimi baca Fatihah macam kot. Mimi tiup kat telinga dia kan. Lepas tu kira dia slow sikit. Dia dah slow. Lepas tu manager Mimi dua-dua orang duduk kat luar tau. Sebab seorang hak yang closing dah masuk. Dua-dua lelaki duduk kat luar. Mereka nak masuk dalam tak boleh. Dia jadi kat pintu kan. So dia pun memang terpaksa lompat kaunter untuk masuk dalam. Manager Mimi yang lelaki yang closing ni, dia tak percaya tau benda-benda ni. Selama ni kami dia kena kacau, kami kena lebam-lebam apa semua, dia tak percaya. Dan jadi shift dia. Okay, bila jadi shift dia ni, dia dah macam dia cakap nak buat macam mana ni, dia kata. Lepas tu Mimi cakap telefon lah ustaz mana-mana orang. Mimi kata takkan tak kenal kot gitu tu kan. Lepas tu dah jadi macam tu kan, semua bela. Jadi dia tak tahu siapa yang pandai semua, tak tahu, tak ingat. Okay, lepas tu tiba-tiba dia jadi lagi, dia mengamuk. Okay, dia mengamuk. Masa dia mengamuk ni Mimi dah bangun tau. Lepas tu dia mengamuk, dia cakap apa, jangan ruguku, jangan main kat aku, jangan pegang aku, jangan dekat aku, jangan. Dia tu semua jangan. Tapi kali ni dia macam nak menyorok tau. Dan dia pergi dekat tepi tu ada satu bilik BIB tau. Bilik kami letak CO2, gas air apa semua kat situ. Dan pintu tu bawah dia beringkih tau. So dia macam nak tonyoh muka dia dekat situ. Lepas tu Mimi tarik lah dia. Mimi pegang kepala dia. Masa tu dia buka mata, memang Mimi nampak mata dia merah gila. Lepas tu, tapi dia tak tengok Mimi. Dia buka mata, dia kali belah-belah lelaki lah. Dia macam marah dengan orang lelaki lah. Mimi pegang, dia tak buat apa pun dengan Mimi. Lepas tu kan dia duduk cakap, jangan rogoku kan. Lepas tu Mimi peluk dia, Mimi cakap, kak Mimi perempuan kot, macam mana Mimi nak rogok kak? Dia korang pula. Kokak apa tau. Geng lelaki ni gelak lah. Hang boleh buat lawak. Dia cakap tak lah logik kan. Dia cakap tu. Lepas tu semua macam duduk tengok dia duduk mengamuk kan. Lepas tu ada seorang budak lelaki ni, dia saja macam buat main-main kan. Dia cakap, hang kenapa? Dia tu kan, hang duduk kacau orang kat sini pasal apa? Duduk kata melawak kan. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia kata, hampa yang kacau tempat aku. Dia tu Lepas tu yang budak tu, dak lah ni hang nak apa? Marah dia kan. Dia kata, aku nak darah kambing hitam. Dia kata nak darah kambing hitam kan. Lepas tu budak lelaki tadi tu pergi belakang, dia ambil darah ayam. Lepas tu dia bagi. Hak yang dia ni lagi marah lah. Dia tolak. Lepas tu dia cakap, jangan main-main dengan aku, dia kata. Lepas tu bayangkan badan dia besar tau. Dia duduk lipat macam orang bersilat. Lepas tu tahu siapa yang dia silat? Dia silat dengan manager yang tak percaya benda-benda ni. Dia bersilat sekali jatuh manager tu. Lepas tu dia duduk balik. Dia duduk tu, Mimi duduk sebelah dia kan. Dia duduk tu, Manager kalah lah. Manager kalah lah tadi. Kalah dah. Potong gaji. Kena tepis sekali dia dah jatuh dah. Sebab dia badan besar kan Mon. Lepas tu Mimi duduk sebelah dia, kata ni kalau dia hawing aku sekali ni confirm out lah. Tapi perempuan dia tak kacau. Dia macam memang anti laki je. Lepas tu panggil ada macam manager seorang lagi, panggil member dia kan. Macam pandai-pandai kat lah. So mai buat ayak-ayak apa macam okay, dia slow. Lepas tu call laki dia suruh main ambil. Laki kau tu main ambil. Okay, masa laki kau tu main ambil, laki kau tu cakap sebenarnya kat kau ni memang dah ada saka. So mungkin saka tu bergabung dengan hak yang dalam store ke apa, kita tak tahu. Lepas tu dia lepas kejadian tu dia cuti dekat 2 minggu kot untuk berubat dia. Okay, masa yang dia cuti tu laki dia ada call juga, contact dengan manager, cakap apa yang jadi sebenarnya. Memang benda tu ada dalam storeroom. Benda tu dia dulu dia kena rogol. Lepas tu dia kena tanam hidup dekat tempat tu. Alamak. Lepas tu tempat tu kan kita dah buat Tesco, dan dekat Tesco tu kita buat KFC, dan tempat tu betul-betul storeroom yang kami buat storeroom tu lah. So dia macam nak suruh, dia kata memang benda tu macam minta pelik-pelik.
Lepas tu manager Mi cakap, tak payahlah, tak apa kami buat baca Yasin je kat sini. So ada satu malam tu kami kumpul ramai-ramai buat baca Yasin lah kat malam tu kan. Buat baca Yasin lah kat situ. Lepas tu macam gangguan teruk-teruk tu tak ada dah lah. Macam dia nak main terkayak ke apa tu tak ada dah. Cuma biasa-biasa tu ada lah kan. Lepas tu okey lah, Mimi pun transfer lah, KFC tak duduk kat situ lepas tu. Transfer tempat lain lah. Mimi transfer tempat lain. Mimi yang minta ke macam mana? Tak, masa tu naik pangkat. So transfer. Angkat terus. Dengan Masa gangguan tu- macam ni pun dia relax ke? Dia boleh ajak ni, gurau ni. Ya tu. Dia bagi hantar kat tempat lagi keras sikit bagi Mimi. Sedar sikit. Dia tak tahu kalau akak ni kokak ni dia lagi dia tahu. Tapi kisah-kisah macam kat tempat KFC ni biasa pergi dengar kan. Tempat pula yang berdarah kan. Betul. Macam tempat ayam kan. Selalunya belakang sekali tu tempat letak sampah pula kan. Ya. Store sampah. Memang sukalah tempat duduk dia. Tapi apa yang aku dengar tadi lah, yang dia kata benda ni dulu dirogol, dia tak nak hidup-hidup. Lepas tu jadi hantu. Tapi kalau aku tak percaya lah kan. Kita tahu benda ni Islam dia jin. Dia orang yang mati takkan hidup sebagai hantu. Lepas tu Betul. sebab So tu dia ada perjanjian, dia ada minta pelik-pelik. sebabnya apa? Nak sesatkan akidah. Mantap, Syuk. Tak ada nak bagi explore orang kan. Jangan percaya kalau macam ni kan. Senang cerita jangan penuhi apa permintaan dia lah. Dengar sekali macam kesiannya dia dulu kan. Bong. Macam tu Dia lah. kuatkan tu. Encing macam je. Cing kuat tu. Tapi bagi aku seram ke sebenarnya. Lepas tu hantu dia bijak. Pandai main air. Haus aku rasa dah haus tu. Dia nak tak. Dia hantu ni yang ni jenis feminin ni. Dia kacau yang lelaki. Tapi dia rasuk perempuan. Sebabnya dia ada saka kan. Tak logik bukan tak logik. Tak no wonder lah. Okay Mimi, thank you. Okay. Satu perkongsian yang menarik. Kita orang suka dengar Mimi cerita ni sebab jelas pembawakan cerita tu. Yang penting tu logat utara tu dia padu. Lama aku tak dengar orang logat ni. Itu yang kita suka dengar banyak kan. Dengan lawak logat orang Kedah ni. Dia macam sikit. Okay. Jadi thank you kepada Mimi. Ada apa-apa pesanan yang nak sampaikan kepada penonton kat luar sana? Okay, cuma nak pesan lah. Pergi mana-mana pun beringat. Kat mana-mana pun ada. Cuma beringat je lah. Yang tu je. Betul. So mungkin kita tak tahulah kalau ada part 3 kan. Tak ada bukan. Kita suka Mimi ni cerita kan. Tapi kita kena tengoklah Mimi punya time macam mana Mimi okey Mimi Okay. Ada part 3 ke? Ada part 3 ke? InsyaAllah ada. Abang, ada bagi ni tu. Macam biasa lah. tapi minta dulu lah. Komen dulu tak komen kita tak keluar. Kita anggap macam tak ada peminat lah. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa anda di minggu hadapan. Bye-bye.